Manfaat simpan emas yang keempat, emas sebagai simpanan jangka masa panjang. Untuk simpanan jangka masa panjang, saya lebih suka menyimpan emas, hartanah rumah yang kita boleh rasa dan boleh pegang, kita boleh tengok dengan mata sendiri. Aset fizikal begitu, kita tidak risau kerana nilainya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Bukan sekadar nombor yang tertulis di kertas, tetapi ada barangnya yang kita boleh pegang dan lihat. Dalam kesibukan kita bekerja tanpa kita sedar, aset fizikal sebegitu telah meningkat nilainya dari tahun ke tahun. Malah peningkatannya melebihi inflasi. Maksudnya ia aset kalis inflasi. Jadi kalau ada bajet yang besar, memang saya akan beli rumah. Tapi biasanya bajet kita tak besar, kita hanya wang yang sedikit, maka saya akan membeli emas sedikit demi sedikit. Kalau beli rumah, kita boleh sewakan dengan harga yang berbaloi dan harganya pun meningkat dalam jangka masa panjang. Duit simpanan di bank, walaupun hakikatnya ada pembahagian dividen setiap tahun, hakikatnya kuasa beli semakin kurang disebabkan inflasi. Bahkan lebih teruk lagi jika kita mengambil kira kejatuhan wang ringgit. Sebagai contoh, pada tahun 2015 dividen dalam 8 ke 10%, tetapi ringgit turun lebih 30%, yang menyebabkan harga barang semakin naik mendadak, tidak kurang 10%. Hakikatnya, walaupun ada dividen, kekayaan kita semakin berkurang. Dividen meningkat, harga barang pun meningkat. Jadi dividen kita hanya membeli barang yang sama saiznya, sama beratnya. Jadi apa saja simpanan untuk jangka masa panjang, saya yakin emas mampu mengekalkan nilainya yang lebih terjamin. Seperti yang selalu saya kongsikan, 1 dinar emas seberat 4.25 gram dulu dan sekarang masih mampu membeli 1 ekor kambing. Emas terbukti mampu mengekalkan kuasa belinya dalam tempoh jangka masa panjang. Kalau kita bandingkan dengan harga wang ringgit 2015, harga dalam RM700. Kalau kita simpan duit RM700, bawa pada hari ini dah tak mampu nak beli 1 ekor kambing. Tapi dengan 1 dinar emas yang sama dulu, bawa ke sekarang pun masih mampu membeli kambing. Ia berbeza dengan duit kertas. Ingat lagi tak, semasa kita bersekolah rendah dahulu, duit belanja yang diberi saya RM1 setiap hari. RM1 itu mampu membeli makanan hingga mengenyangkan. Tapi hari ini belanja anak murid saya sendiri lebih kurang RM2, naik 100%. Ada yang RM3 hingga RM5 belanja. Ini menunjukkan harga barang meningkat naik, duit semakin susut. Duit walaupun bertambah, hanya mampu membeli barang yang naik harga tadi. Pertambahan nombor-nombor dalam akaun bank kita tidak menunjukkan kekayaan kita. Sebaliknya, kita bertambah semakin miskin. Apa saja simpanan jangka masa panjang seperti simpanan pendidikan anak, simpanan haji dan umrah dan lain-lain, saya yakin dengan simpan emas mampu mengekalkan nilainya. Tengok hari ini kos haji naik lagi RM10,000 untuk B40. Jadi siapa yang simpan dulu RM9,000 dah tak mampu nak pergi haji, terpaksa top up RM1,000 baru layak pergi haji. Tapi kalau simpan dalam bentuk emas dalam 37 gram, mampu hari ini kita boleh pergi haji. Simpan dulu murah 37 gram, hari ini bawa 37 gram tu masih mampu pergi haji, malah ada lebihan untuk berbelanja di sana. Bagi ibu bapa yang hendak disiplinkan untuk simpanan pendidikan anak, cuba simpan 1 gram 1 bulan hingga anak berumur 20 tahun. Anak umur 20 tahun, simpanannya sudah lebih 240 gram emas. Saya yakin 240 gram hari ini tidak sama 240 gram emas pada
umur anak 20 tahun akan datang. Jadi simpanan emas itu cukup menampung perbelanjaan pengajian anak kita. Jadi bila kita ada simpanan pendidikan untuk anak, kita dah tak risau nak pinjam dekat mana lagi untuk menampung kos perbelanjaan anak. Kita guna sahaja emas yang ada. Anak tak perlu berhutang, anak pun senang. Jangan lupa follow, like dan komen untuk ilmu emas dan kewangan yang lebih banyak.